Baik, sebelum ini pada kuliah yang lepas, perbincangan yang lepas, kita bincang mengenai makhraj huruf, ya, iaitulah sifat yang berlawanan. Maaf ya, kita bincang tentang sifat huruf. Kita bincang mengenai sifat yang berlawanan, iaitu hams, al-hams, maka lawannya al-jahru. Hams maksudnya mengalirkan aliran udara, aliran nafas. Ya, dan al-jahru maksudnya kurang aliran nafas. Okay, jadi maksudnya al-hams isunya adalah sifatnya berkenaan dengan nafas. Hams maksudnya bila kita sebut aliran nafas itu banyak keluar melalui mulut. Okay? Dan al-jahru ni bila kita sebut huruf-huruf hijaiyah yang bersifat al-jahru, aliran nafas akan tertahan. Ya, dia berkaitan dengan nafas. Baik. Sifat yang kita nak bincang pada pagi ini adalah asyiddah. Ya, asyiddah. Ini ya, yang kita bincang sebelum ini. Aliran nafas. Okey. Al-hams iaitu bila disebut huruf hijaiyah maka banyak aliran nafas keluar melalui mulut. Dan al-jahru aliran nafas tertahan. Okey, ni huruf yang kita bincang tentang. Okey, hams ada 10 kan? Okey. Huruf ta, sa, ha, kha, sin, shin, sad, fa, kaf dan ha. Yang selebihnya adalah sifatnya adalah al-jahru. Baik, hari ini pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dalam kesempatan masa yang ada kita bincang tentang sifat asyiddatu. Asyiddatu, syiddah. Ya, syiddah. Okay. Yang ni pun kalau tengok dekat sini kan, kenapa kita tulis AL, sebutnya al. Tapi bila kita baca, kita bunyikan, kita tak sebut al, kita kata asyiddah. Yang ni kena, nanti ada masa kita bincang tentang alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Dia ada beza asyiddah dengan kalau yang biasa kan, kalau al-baqarah contoh kan, kita kata al-baqarah. Yang ni kenapa tak kata al-syiddah? Kita sebut asyiddah. Dia berkaitan dengan ni kaedah ni. Alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Ni mungkin waktu lain lah. Baik. Kita fokus hari ni berkenaan dengan sifat syiddah. Okey. Syiddah dari segi bahasa maksudnya adalah kuat. Syiddah ni maksudnya kuat. Jadi untuk sifat huruf kita tak rujuk dari segi bahasa, kita tak rujuk. Kita rujuk kepada dari segi istilah. Baik, istilahnya apa? Istilahnya adalah syiddah ni apa? Menahan aliran suara ketika mengucapkan suatu huruf. Ya, kerana kuatnya huruf tersebut bergantung pada makhraj. Jadi kalau kita tengok kepada ta'rifan ataupun definisi dekat sini,
Asyiddatu dia fokus kepada aliran suara. Nampak tak? Aliran suara. Dua huruf pada kuliah ataupun pada perbincangan yang lepas fokus kepada aliran nafas. Yang ni yang kena faham ni. Kalau kita tak boleh beza nanti kita akan keliru. Okay? Syiddah maka lawannya rakhawah, dia berkaitan dengan suara. Saya bagi dekat sini kan ni. Ya, dia berkaitan dengan suara, aliran suara. Dan dia berkaitan dengan makhraj. Makhraj tertutup dan aliran suara tertahan. Kalau sifat hams kan, maka lawannya jahar, dia berkaitan dengan nafas dan juga getaran. Dia berkaitan dengan peti suara. Peti suara sama ada bergetar ataupun tidak dan aliran nafas. Jadi untuk asyiddah kita berkaitan dengan makhraj, tempat keluar, dan berkaitan dengan aliran suara. Ini nak dipahamkan dulu, nak dibezakan antara syiddah, sifat syiddah dengan sifat hams dan jahar. Okey? Baik. Maka huruf syiddah ada 8. Ya, huruf-huruf syiddah ada 8. Dibuat oleh Imam Al-Jazari, dia buat dalam bentuk bait syair ini. Ajid qattu bakat. Ajid qattu bakat. Ya, ajid qattu bakat. Okey, huruf ini huruf hamzah kan, huruf jim, huruf dal 3, qaf, ta 5, kemudian ba, kaf dengan ta. Jadi ada 8. Ajid qattu bakat. Ingat yang ni dulu. Kan, ingat yang 8 huruf sebab nanti kita nak bincang nanti, ni agak panjang nak bincang kan. Mungkin besok dan minggu depan. Okey, sebab di antara syiddah lawannya adalah rakhawah. Ya, rakhawah. Okey, di antara syiddah dengan rakhawah ni ada sifat tengah-tengah ni. Dia duduk antara syiddah dan rakhawah. Ni namanya bainiyah. Sifat bainiyah. Yang ni agak panjang lah kan. Kalau nak faham, nak bagi kita faham kan, syiddah ni contoh. Syiddah ni katakan lelaki. Ataupun syiddah ni perempuan. Kemudian rakhawah ni lelaki. Dan bainiyah ni yang ada lelaki dengan perempuan iaitu khunsa. Tu kalau nak mudah faham lah. Satu analogi nak bagi mudah faham. Okay, untuk hari ni kita bincang syiddah dulu. Syiddah dia ada 8. Kan? Bainiyah ada 5 huruf. Dan yang lebih tu adalah rakhawah. Tak apa. Yang ni kita lihat akan datang. Hari ni fokus yang ni dulu. Okay, ingat. Ajid qattu bakat. Ajid qattu bakat. Maksudnya saya kan ajid, saya tak pernah menangis. Tidak pernah menangis. Okey, dah kenal 8 huruf.
Ini huruf-hurufnya. Okey. Baik, dah kenal, maka cuba kita praktikkan beberapa huruf ini. Tengok macam mana yang dikatakan sifat syiddah. Saya nak cuba kita tengok kan. Perkataan yang pertama hamzah kan. Huruf yang pertama huruf hamzah. Sifatnya sebut tadi adalah masuk kategori sifat syiddah. Okey. Cuba kita sebut ni. Kita yang paling mudah kita matikanlah. Kan supaya senang untuk kita kenal. Ya, kan? Cuba sebut ya, tekan lagi. Ya. Dia suara keluar lagi tak? Keluar tak? Tekankan dia kan. Ya. Tak ada keluar dah. Itu namanya sifat syiddah. Ya. Suara, kalau kita balik kepada definisi ni kata apa? Suara yang menahan ataupun tertahan aliran suara. Bila sebut ya, ya kan? Ya. Kan? Dia tak mengalir. Okey. Saya masuk sikit dengan rokhawah. Okey. Okey, kita ambil rokhawah kan. Okey, rokhawah katakan huruf sin kan. Yas. Kalau kita tekan pun yas, dia boleh pergi lagi. Ya, dia boleh mengalir kan. Yas. Ya. Memang tak ada bunyi dah lepas tu. Itu namanya sifat dikatakan dengan sifat syiddah. Ya, kan tekan tak ada dah. Kulu kan, ya kulu. Masa kita sebut ya kulu memang tertahan. Ya kulu. Dia tak mengalir. Kan? Kita contoh kan. Muslimun, muslimun, muslimun. Dia mengalir kat situ. Muslimun. Itu namanya sifat rokhawah. Okey. Okey, sama juga dengan huruf jim. Aj, aj, aj. Boleh bila sebut aj tu kan, cuba tekan lagi. Tak ada keluar dah. Memang suara kita akan tertahan. Tekan macam mana pun dia tak akan keluar lagi. Sifat syiddah. Ajsamuhum, aj kan, aj. Okay, baik. Ini kita ambil yang asas ya. Okey, nanti besok kita tambah lagi sebab dia ada banyak perbincangan. Saya ambil yang asas-asas dulu untuk pagi ni. Kalau nak cerita semua memang tak cukup masa. Okey, dal pun sama. Kan? Ad. Cuba tekan lagi dia tak bunyi dah. Kita tertahan. Ad. Okey, ad. Ya. Kalau sebut huruf sa kan, sa sifatnya adalah yang rokhawah. As, kalau dia tekan pun dia bunyi lagi. As. Dia bunyi mengalir. Kan? Fa kan sifatnya rokhawah kan. Af. Dia mengalir. Af. Kan? Tapi kalau ni qaf, aq. Tekan dah tak keluar dah aliran suara. Dia akan tertahan aliran suara. Aq tak boleh pergi dah. Aqwamu sama juga dengan ta. At'amahum. Kemudian ab. Tekan tak ada pergi dah suara. Dia akan terhenti. Kemudian ak. Dan yang terakhir adalah at. Bukan at. Yang tu dia tak jadi sifat hamas kan. Dia sebut at. Itu lain ya. Itu kalau kita sebut at kan keluar lebih
dia jadi sifat sofir. Sofir, nantilah akan datang. Satu persatu kita bincang. Okey? Jadi saya nak simpulkan untuk pagi ini kita ambil asas dahulu berkenaan dengan sifat itu. Maksudnya huruf-huruf yang bila kita sebut maka aliran suara tertahan. Yang paling mudah untuk kita kenal pasti tadi iaitu kita matikan huruf tersebut. Yang sifatnya syiddah tu kita matikan. Ad kan, aq. Kita akan, maka suara kita akan tertahan, tak boleh kita pergi lagi ke tekan pun. Itu asas yang pertama yang perlu kita faham. Okay, nanti insya-Allah besok saya sambung sikit lagi macam mana pula, sebab kalau tuan-tuan tengok dekat sini saya letakkan dua. Ada sifat huruf kan, ta, dia ada sifat syiddah, hams. Huruf ba ada sifat syiddah, ada sifat jahar. Okey, kalau ta ni kan sifat syiddah, sifat hams, nak dahulukan mana bila kita nak sebut. Kan, hari ni faham asas dahulu, ini besok kita lebih perincikan. Okay, kan? Ba kan? Ba dia ada sifat syiddah, ada sifat jahar. Maka dia akan jadi qalqalah. Syiddah, tekan dia dan dia ada jahar. Dia jadi qalqalah. Dia akan jadi qalqalah. Yang ni insya-Allah kita bincang pada pagi besok. Baik. Saya rasa sampai di situ sebagai sesi pengenalan kepada sifat syiddah pagi ini. Ada apa-apa tak nak tanya? Semalam kita belajar mengenai sifat, kita bincangkan tentang sifat asyiddah. Ya, asyiddatu. Baik, asyiddatu ni maksudnya adalah kuat dan lawannya adalah lemah. Itu kalau dari segi bahasa lah. Dan lemah itu nanti kita akan belajar insya-Allah pada minggu depan. Kita akan bincangkan tentang sifat rakhawah. Ya, rakhawah itu sifat yang lemah lah. Baik. Sekejap saya pasangkan pen sekejap. Okey, asyiddatu. Ya, syiddah. Okey, syiddah ni kita sebut semalam, kita bincang semalam adalah dia berkaitan dengan suara, aliran suara. Kalau yang sebelum itu hams dengan jahar, aliran angin. Aliran angin ataupun nafas. Ya, yang ini adalah aliran suara. Jadi semasa kita menyebut huruf-huruf syiddah, suara kita tertahan. Tak boleh pergi dah. Sebab apa? Sebab kuatnya huruf tersebut dia berada pada makhrajnya. Okey, contoh kita sebut ab. Yang paling mudah kita matikanlah. Ya, kita matikan dia. Okey, contohnya huruf ba kita matikan. Ab. Kan, ab. Cuba pergi lagi, tekan lagi kan. Tak boleh pergi dah. Ab. Dia tak boleh keluar dah. Kalau kita ambil contoh yang lawannya sifat rawakha, okey, lawannya kita kata contoh huruf fa. Cuba af. Af. Kalau tekan macam mana pun dia akan keluar lagi. Af. Dia boleh mengalir lagi. Af. Kan? Huruf sin.
as. Dia akan terus dia pergi. Tapi kalau huruf syiddah ni yang ada sebanyak 8 ni kan. Ya, contoh huruf jim. Tekankan dia tak boleh pergi dah. Dia akan mati ke situ. Kita punya suara kita akan tertahan. Ya. Kalau huruf-huruf yang sifatnya lawan dengan syiddah ni, dia akan terus mengalir sahaja. Kan? Kita ambil contoh huruf sa. Okay. Sa adalah sifatnya adalah dilawan kepada syiddah, iaitu rokhawah. Terus mengalir, dia tak tertahan. Ini yang dikatakan dengan sifat syiddah, iaitu bila kita sebut huruf yang 8 ini, maka suara kita lepas tu akan tertahan, tak boleh keluar dah. Itu makna syiddah. Okey. Kata kunci yang kita bincang semalam ada 2. Yang pertama, semasa kita sebut tu, dia punya makhrajnya akan tertutup. Dan yang kedua, berkenaan dengan aliran suara. Ingat ya, hamas dengan jahar, aliran nafas. Untuk syiddah, aliran suara. Baik, ada 8 huruf. Ajid, qattu, bakat. Ajid, qattu, bakat. Baik, kita ambil contoh. Yang ni yang kita nak tengok pada pagi ni. Okey, huruf hamzah kan? Huruf hamzah adalah sifatnya adalah bersifat dengan jahar. Okey, di sini tengok kan? Innama ya'kulu ya. Bila sebut ya kan, maka nafas kita akan, maka kita punya suara akan tertahan. Ya'kulu, ya'kuluna. Jangan baca ya. Ya'kulu itu huruf ain. Dia ya'kuluna. Baik, cuma huruf hamzah ni, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita belajar dengan guru-guru kita, maka kita akan diberitahu masyarakat Arab, antara huruf yang paling susah mereka nak sebut adalah hamzah. Hamzah apabila dia ada 2 kali. Ataupun alif ni kan, hamzah ni bila dia ada 2. Jadi apabila hamzah ni dia ada 2 kan, ada 2, sebab apa hamzah ni kan memang susah nak sebut. Ya. Sebab tu bila dia bertemu dengan 2 ni kan, dia bertemu dengan 2 ni, sebab apa hamzah dia ada 2 sifat yang kita belajar sebelum ni. Yang pertama sifat syiddah kan. Kalau dari segi hamas dengan jahar, apa sifatnya? Dia hamas ke jahar? Siapa boleh recall balik? Ni, kalau tengok, kalau saya sengaja tak bagi table ni. Ini table dia. Okay. Hamzah, alif ni kan, dia sifat syiddah dengan sifat jahar. Jadi bila bertemu 2 huruf kan, kan, tu masyarakat Arab memang payah nak sebut. Sebab tu kalau kita tengok kan, maka caranya adalah dia akan yang kedua ni kan, maka dia akan tukar jadi mad badal. Dia akan ibdal. Dia akan badal. Sebab tu jadi amanu. Biasanya amanu. Tapi masyarakat Arab memang payah nak sebut amanu. Maka dia sebut amanu. Ni, yang kedua ni dimatikan. Maka dia jadi panjang. Amanu. Maka namanya mad badal. Sama juga kalau kita tengok perkataan
mu'minun. Ni, mu'minun. Mu'minun, ada masyarakat Arab memang payah nak sebut ni. Mu ni payah. Sebab dia ada hamzah dekat sini. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kita dengar ada qiraat yang baca mu'minun. Ni, dia panjangkan ni. Dia matikan ni, maka dia baca mu'minun. Mu'minun. Sebab payah untuk mereka nak menyebut dia. Ni huruf hamzah. Jadi kita jangan ikut kita lidah Melayu mungkin tak ada masalah. Kita kena tengok lidah Arab. Baik. Kemudian yang kedua adalah huruf jim. Ya, ajid qattu bakat. Huruf jim. Fawalli wajhaka. Sebab apa huruf jim? Dia sifatnya syiddah, kemudian campur dengan jahar. Syiddah campur dengan jahar. Maka dia jadilah qalqala. Wajhaka. Kena dahulukan syiddah, lepas tu baru pergi kepada jahar. Tekan dulu. Wajhaka. Semasa sebut waj tu, dia akan keluar juga, ya? Dia akan tertahan juga nafas. Wajhaka, tertahan suara dan tertahan nafas, maka jadilah huruf qalqal, hukum qalqalah. Fawalli wajhaka. Dal pun sama. Wa adna. Wa aqwamu lisyahadati wa adna. Nampak tak? Kita tekan syiddah dan juga kita tahan nafas. Wa adna. Maka nafas kita pun masa sebut ad tu tak keluar nafas. Dan suara kita pun tertahan. Wa adna. Sama juga dengan huruf qaf. Maq'adi. Satu, kita tahan suara, tahan suara, kemudian nafas pun tak keluar. Maq'adi. Ya, semua ni akan jadi, semua ni syiddah campur dengan jahar. Ni pun syiddah dan jahar. Ta pun syiddah dan jahar. It'amun au it'amun. Dia ada syiddah dan juga ada sifat jahar. Baik. Ba pun sama. Ya, ada syiddah dan ada jahar. Falyaktub, kan? Falyaktub wal yumlil. Tub, kan? Tub. Ada syiddah, tub. Masa kita sebut ba tu kan, maka suara kita tak boleh pergi lagi dah. Dan juga ada jahar lepas tu. Nafas pun tertahan. Falyaktub wal yumlil. Lam ni nanti insya-Allah akan datang kita bincang pula sifat dia, sifat bainiyah. Yang ni lagi menarik nanti. Okey, saya nak fokus pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, huruf kaf dengan huruf ta. Sebab apa menarik kaf dengan ta ni? Sebab kaf dengan ta, dia adalah sifatnya adalah syiddah, shin, dan kemudian dia ada juga sifatnya hamas. Kan? Ya, ta. Cuba sebut ta. Dia ada keluar angin tak? Ta. Bukan ta. Itu bukan, tak kena. Ta kan?
Kita sebut ta kan. Bukan ta. Ta tu itu bunyi sebutan Melayu. Mungkin kalau kita orang Jawa sebutan Jawa, kalau Banjar sebutan Banjar. Ta, bukan ta. Ta. Dia ta. Tapi jangan terlalu macam bunyi sin. Nanti dia pergi kepada sofir. Okey, sama juga dengan kaf. Ka. Bukan ka. Bukan ka. Yang ni lah kena kuasai ni. Dia baru jadi macam orang Arab sebut. Okey, kita ambil contoh ya. Huruf kaf. Yaktuba. Yak. Lepas k tu kan, dia ada k. Yang belakang tu, itu baru sifat hamas. Yak tu sifat syiddah. Yaktuba. Allahu akbar. Ak tu adalah syiddah, kemudian ke belakang tu sifat hamas. Akbar. Jadi kalau orang sebut Allahu akbar itu tak betul. Ya? Sebut Allahu akbar salah. Sebab dia tak ada hamas. Dia akbar. Ke belakang tu ada ke belakang tu kan. Akbar. Yaktub. Yaktuba. Inilah rahsia dia. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, huruf ta. Ta ni, huruf ta. Kan? Fakanat. Nat, kemudian belakang tu ada kan? Fakanat. Kalau sebut fakanat saraba, tu tak sampai kepada sifat hamas. Dia hanya ada sifat syiddah. Huruf ta ada syiddah, ada hamas. Maka bacanya fakanat saraba. Tabbat yada. Tapi jangan melebih-lebih. Kan? Tabbat. Kalau tu dah jadi sofir. Sofir ni macam mana? Nanti kita akan sampailah bab tu. Ya, ni kita ambil syiddah. Hari ni syiddah. Boleh tak tuan-tuan ni? Sifat huruf kaf dengan huruf ta. Yang ni yang ramai confuse. Ingat ya, kaf, ta, dia ada dua sifat. Sifat syiddah dengan hamas. Maka kena sifat syiddah dulu, kemudian diikuti dengan hamas. Yaktuba. Yak tu adalah syiddah, yang selepas tu tu kan, itu adalah hamas. Sikit angin. Sama juga dengan ta kan. Fakanat. Jangan baca fakanat. Itu tak sampai lagi. Baik ya. Wallahu a'lam. Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi nak tahu kita sebut apa dia betul tak betul, itu kena berguru, itu kena baca depan guru lah. Hari ini kita belajar dari segi teori, saya ceritakan tentang teori. Nak cek atau salah, carilah mana-mana ustaz, ustazah, cuba baca depan dia, minta dia dengar betul ataupun salah. Baik, ya, itu saja untuk pagi ini. Ada